السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara berbeza bersama hadir Syahudin, saya pendengar yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-39 dan insya-Allah kita akan lanjutkan kepada ayat 44 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aniqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhuhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. Iaitu letakkanlah dia Musa dalam peti, kemudian hanyutkan dia ke sungai Nil. Maka biarkanlah air arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuh kedua musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah penguasaanku. Iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya tunjukkan kepada kamu orang yang akan meliharanya? Maka mereka mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang lalu kami selamatkan kamu dari kesulitan yang besar itu. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kau datang tiba atasmu ketentuan untuk diangkat sebagai Rasul, wahai Musa. Dan aku telah milihmu untuk menjadi Rasul. Pergilah engkau bersama saudaramu dengan bawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai dengan hatiku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar ataupun takut. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dahulu kita dah bincangkan bagaimana nikmat antara yang Allah berikan kepada Nabi Musa ni. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku telah memberikan kepadamu kasih sayang datang dariku. Para ulama tafsir contohnya Salam Al-Kuhail mengatakan bahawa Nabi Musa ni dicintai oleh siapa yang melihat. Lazimnya dalam kehidupan pada ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seorang itu dicintai kerana satu kebaikan yang dibuat, atau kerana hukum paras dia nanti, atau adalah satu perkara yang melebihkannya daripada orang lain. Tapi dalam kes Nabi Musa di sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, nampaknya Allah menggunakan kataan minni. Jadi artinya kasih sayang terhadap Nabi Musa ni adalah satu benda yang bersifat luar biasa. Ia bukan timbul disebabkan faktor-faktor lain seperti satu manfaat ataupun satu kesan perkenalan, tetapi kerana Allah SWT sendiri telah memberikan rasa cinta itu daripada dirinya. Ini juga dapat kita lihat dalam surah Qasas, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allah menggunakan qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa yanfa'na aw nattakhidahu walada. Ini adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, janganlah engkau membunuhnya, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita, lalu kita ataupun kita ambil menjadi anak angkat kita. Inilah permintaan isteri Fir'aun yang bernama Asia, menunjukkan kesenangan hati, kebahagiaan bila dia menilai, melihat Nabi Musa ni menjadi penyejuk matanya. Qurratu ainin li walak. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya kutuk memberi komentar bahawa setelah berlakunya
ibu kepada Nabi Musa mencampakkan peti itu ke sungai ataupun ke laut ini dalam perbezaan pandangan yang berbeza, sampailah ke tangan musuh Allah dan musuh Nabi Musa. Semuanya menampakkan kekerasan, kekasaran yang diserubungi oleh kehidupan, ketakutan yang mencengkam. Anak ini lahirkan secara baik dalam proses perkahwinan yang sah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, para Nabi semuanya lahir dari perkahwinan yang sah. Bukannya Nabi-Nabi dari keturunan zina. Tapi nampaknya peristiwa yang berlaku, perkembangan politik pada waktu itu yang menekan ibu-ibu yang melahirkan anak-anak lelaki khasnya untuk dibunuh. Ini semua menimbulkan rasa gangguan psikologi yang tinggi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Bayangkan, sedangkan kita yang ada anak-anak dihantar ke nursery pun berlaku sesuatu penyakit yang menular, kita rasa Masya Allah tidak tenang nak duduk. Terbayang wajah anak itu. Maka petah lagi kalau keluar arahan dibunuh anak-anak lelaki seperti berlaku zaman Nabi Musa ni, tuan-tuan. Kemudian datang ilham untuk mencampakkannya dalam sungai. Bayi kecil yang tak mengerti apa-apa ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, semuanya hidup dalam keadaan tekanan demi tekanan, kekerasan. Tapi nampaknya kasih dan cinta Allah SWT merubah segala-galanya. Alangkah hebatnya kudrat Allah SWT menjadikan cinta tersebut ia melembutkan keadaan, menenangkan keadaan yang kucak-kacir pada waktu itu. Lihat, tuan-tuan, itu sebab kita kena amalkan doa Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah. Ditimpa satu musibah maka doa ni, tuan-tuan, Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, kepadamu lah rahmatmu lah kami tagihkan. Jangan biarkanlah diriku mentadbir diri sendiri, aku mentadbir diriku sendiri dalam keadaan terlepas dari pandanganmu, ya Allah. Perbaikilah segala urusan duniaku, urusan kehidupan ini. Doa ini merupakan doa Nabi SAW seperti disebut Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Jadi ibu ini tidak berdaya menghadapi tekanan tersebut. Allah ilhamkan untuk dicampak ke dalam sungai. Bayangkan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dengan keangkuhan, kekuatan, kekuasaan Fir'aun, tapi nampaknya kasih yang Allah SWT mengatasi segala-galanya. Demikianlah lebih kurang huraian Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Tafsir Fi Zilalil Quran, alhamdulillah, sudah pun diterjemahkan oleh Allahyarham Ustaz Yusuf Zaki dan telah pun diterbitkan oleh Pusaka Darul Iman. Demikianlah, tuan-tuan, tafsir Fi Zilalil Quran oleh Syekh Qutb ini telah pun diterjemahkan oleh Pusaka Darul Iman, alhamdulillah. Kemudian datang ayat ke-40 yang ke-1, istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala ma yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadri ya Musa wastana'tuka li nafsi. Ketika seorang perempuan berjalan, maka dia berkata, bolehkah aku tunjukkan kepadamu siapa yang akan meliharanya? Maka kami kembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya tidak berduka. Dan kau pernah membunuh satu jiwa, lalu kami selamatkanmu dari kesusahan itu, dan kami mencobamu dengan percubaan. Maka kau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kau datang atas takdir kami, wahai Musa, dan aku telah milihmu untuk diriku. Wahai Musa, ketahuilah anugerah pertolongan kami kepadamu ketika saudaramu keluar jalan dekat istana, nangis kakak ini, melihat apalah masa depan untuk adiknya dicampakkan ke dalam sungai tersebut, sungai Nil, dalam peti itu. Kejar dia, mengikut dari tepi, dia berjalan untuk mengetahui beritamu. Dan ketika dia mengetahui bahawa kau telah pun masuk dalam dalam kumpulan istana Fir'aun dengan dayang-dayang mengambilmu, dia pun bekerja melihat apakah peluang untuk kembali ke pangkuannya dan juga ibunya. Maka dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah aku tunjukkan kepadamu siapa yang akan menyusukannya? Melihat anak ini nangis tak berhenti, budak menangis kejam, tuan-tuan. Mereka dalam keadaan bungkam dan kelang kabut, bingung, itu pun setuju. Selama mengajar ibumu dan kau pun datang kepada dan datang untuk menyambutmu kembali. Kami kembalikanmu kepada pangkuan ibumu. Dahlah dikembalikan dengan selamat. Keluarga Fir'aun ni bayar upah lagi untuk beri kamu peluang menyusukan baby itu, Nabi Musa itu. Engkaulah itu, wahai Musa. Bayangkan, dia punya musuh yang patutnya dibunuh, tiba-tiba dia bela, mereka pula membiayai kos penyusuan tersebut. Lihat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
kami anugerahkan kamu dengan wahai Musa dengan anugerah yang lain. Setelah engkau dewasa dalam usia 30-an, kau membunuh tanpa sengaja. Kami nyelamatkan mereka kesan itu. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nanti ada peluang kita meninjau surah Al-Qasas yang menceritakan perkara ini, tuan-tuan. Pembunuhan itu telah pun menyusahkan kamu. Kamu kelang kabut dibuatnya. Kami uji kamu dengan beberapa ujian, menganugerahkan kepada kamu kemampuan mengatasinya. Kau tinggal beberapa tahun. Setengah riwayat mengatakan 10 tahun untuk belajar Nabi Shu'aib, belajar untuk menjadi seorang yang independen. Dan inilah sifat seorang Nabi, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, bukannya dengan perantara ibu ayah sendiri. Kemudian kau datang ke tempat ini atas takdir yang telah ditetapkan untuk kembali melihat ibumu yang sudah pun lama berpisah denganmu. Allah telah milihmu, mendidik dan mempersiapkanmu untuk menjadi utusanku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat bagaimana nikmat Allah SWT satu persatu kepada Nabi Musa di sini. Satu-satu nikmat yang Allah SWT gambarkan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lihat satu persatu yang Allah gambarkan untuk difahami. Nanti ada peluang kita lihat dalam surah Qasas dalam juz ke-20. Nabi Musa memukul orang, dan di kota itu ributlah, tersebarlah berita bahawa orang dipukul itu mati. Datang seorang di kota memberitahu bahawa ramai orang sedang berkumpul untuk menangkap Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa lari meninggalkan Mesir. Maka segera Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju ke Madian, dan bertemulah dengan seorang yang baik hati, mengambilnya sebagai menantu, dikahwinkan dengan putrinya. Tuan-tuan, membayar mas kahwin dengan tenaga, iaitu mengembalakan kambing selama 8 ataupun 10 tahun, riwayat yang berbeza. Jadi Allah menyebut bagai percubaan yang berlaku terhadap Nabi Musa ni, semuanya Nabi Musa berjaya mengatasi dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang Allah berikan. Jadi mengembala kambing yang Nabi Musa lakukan sini, kamu duduk bersama dengan ahli Madian, mengikut janji yang telah diikat dengan mertuanya itu. Banyak yang dipelajari dalam proses menjaga kambing itu. Pengalaman hidup, umpamanya kesabaran sebagai seorang pengembala. Nabi-Nabi semuanya mengembala kambing, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kebanyakan mereka mengembala kambing. Ketekunan mengurus anak dan isteri, pergaulan yang paling baik dengan mertua. Kerana kalau tidak, Nabi Musa ni duduk dalam Fir'aun sebagai seorang raja, putera raja walaupun putera angkat, tentulah kehidupannya tidak seperti kesan yang dialami bersama dengan Nabi Shu'aib dan keluarganya. Dan Allah jelaskan di hujung ayat ini, tuan-tuan, kedatangan Nabi Musa adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Tempoh mengembala di Madian ni sudah berhabis, dan sekarang datang tugas baru, meninggalkan Madian, pulang ke Mesir untuk menjalankan satu kewajipan yang berat. Tapi pada ayat selanjutnya Allah telah berfirman bahawa memang Musa disediakan untuk menghadapi tugasan itu. Wastana'tu li nafsi. Jadi hujung ayat 40 ni Allah telah menyatakan bahawa kedatangan Musa ialah satu ketetapan qadar yang telah ditentukan, satu program yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Dulu hujung ayat ke-29 Allah telah pun menjelaskan bahawa Musa ni dibentuk di depan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Allah menjelaskan bahawa Musa dibentuk, diperbuatnya dengan kepribadian sedemikian rupa kerana Allah sendiri yang akan menggunakannya. Segala pengalaman yang telah pun dilalui Nabi Musa dalam hidupnya adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan baginda sebagai seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang rasul yang Allah utuskan. Jadi pengakuan Allah SWT kepada hamba yang dipilih adalah satu penghargaan dan penghormatan yang tinggi yang hanya diberikan dengan terus terang kepada beberapa orang rasul sahaja. Meskipun rasul yang lain pun diutuskan Allah SWT memang untuk keperluan dakwah, mengisi misi tauhid, tapi ada beberapa nabi yang Allah tekankan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ini sama dengan ayat surah Al-Qalam yang pernah kita pelajari dahulu, tuan-tuan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian Allah kepada Muhammad SAW, sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti tinggi dan mulia. Jadi wasana'tu li nafsi adalah satu pujian yang sangat besar buat Nabi Musa untuk membangkitkannya naik selepas zaman Nabi Musa berada dalam tekanan yang amat sangat, untuk menghilangkan keraguan, menimbulkan keberanian Nabi menghadapi seorang raja yang sangat zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kemudian dalam ayat yang berikutnya kita dapat lihat Allah gunakan perkataan
Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pergilah engkau, suruhan agar kedua-duanya berangkat sebagai adik-beradik Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ia merupakan satu penghargaan besar, kepercayaan penuh yang diberikan Allah kepadanya. Sejak dari kecil sampai dia dewasa, dari usianya berapa tahun dia melarikan diri dari istana Fir'aun sampai dia nak menjalankan tugas tersebut, umurnya 40 tahun. Pengalaman hidup telah pun banyak lalui, dan sekarang Allah Ta'ala beri kepadanya satu kekuatan baru, iaitu abangnya Nabi Musa akan menemani perjalanan dakwah tersebut. Misi dakwah itu menjadi ringan selepas bebanan-bebanan tersebut menjadi kurang dengan hadirnya seorang pembantu yang sangat memahami kehidupan beliau sebelum itu. Jadi ini satu pedoman hidup yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menghadapi tugas. Bagaimanapun beratnya, janganlah lalai dari menghati Allah SWT. Kerana ingat kepada Allah SWT adalah selalunya akan memberi kekuatan kepada jiwa yang sedang kesusahan. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung kuliah ni, tafsir ayat ini dalam kuliah berikut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.